Ketiga-tiga lelaki yang masuk ke dalam bas itu memakai pakaian tradisional dengan wajah yang pucat. Guys, kembali lagi bersama Story Jom. Diharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kisah urban legend yang sangat popular di China pada tahun 1995 yang berlaku kepada bas 375 tengah malam 14 November 1995. Kisah yang sudah agak lama, tetapi apa yang menarik untuk saya ceritakan semula disebabkan cerita ini yang sangat menyeramkan. Ia adalah bas terakhir dalam laluannya dan baru sahaja berhenti dari perhentian bas Yanminyan dan bas itu akan menuju ke Xiangshan. Orang yang ada di dalam bas itu ialah pemandu dan seorang konduktor wanita. Di perhentian bas pula ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda yang sedang menunggu bas yang sama. Sementara menunggu bas, lelaki tua memulakan perbualan dengan lelaki muda itu yang agak pendiam. Setelah bas itu sampai, mereka pun masuklah ke dalam bas. Lelaki tua mengambil tempat duduk di bahagian hadapan berhampiran dengan pintu, sementara lelaki muda pula duduk di bahagian belakang kerusi lelaki tua. Di dalam bas tidak ada lagi penumpang lain kecuali mereka, pemandu dan konduktor wanita. Dalam perjalanan, tidak lama kemudian, pemandu nampak ada dua orang yang sedang melambai-lambai bas tersebut. Lalu pemandu tu pun berhentikanlah bas tu. Tetapi selepas pintu bas dibuka, ada 3 orang pula. Seorang lagi lelaki itu dipapa oleh 2 orang yang mereka nampak tadi. Mereka menyangka bahawa itu perkara normal, perkara biasa, dan menganggap bahawa mungkin mereka baru balik dari syuting filem disebabkan ketiga-tiga lelaki itu memakai pakaian tradisional. Selain 2 wajah, lelaki itu kelihatan pucat. Lelaki yang dipapa pula kelihatan agak tidak terurus dan dia menundukkan wajahnya, jadi tidak ada sesiapa yang melihat wajahnya. Selepas sahaja 3 orang lelaki itu masuk ke dalam bas, suasana di dalam bas tiba-tiba berubah menjadi suram. Tidak lama selepas 3 orang lelaki itu masuk, lelaki tua tiba-tiba mengatakan yang lelaki muda telah mencuri dompetnya. Dan mereka pun berbalas mulut sehingga menyebabkan pergaduhan semakin menjadi-jadi. Sehingga kan pemandu bas tersebut terpaksa berhentikan bas dan meminta mereka berdua untuk keluar dari bas. Selepas keluar dari bas dan bas itu meluncur jauh, lelaki tua yang marah-marah tadi tiba-tiba berubah dan tidak marah-marah lagi. Lelaki muda agak kehairanan dengan perangai lelaki tua, tapi cepat-cepat lelaki tua mengatakan bahawa dia telah menyelamatkan nyawa mereka berdua. Lelaki tua mengatakan bahawa dia sengaja untuk menuduhnya mencuri dompet dan menimbulkan pergaduhan kerana 3 penumpang yang masuk ke dalam bas itu bukanlah manusia tetapi hantu. Lelaki tua mengatakan bahawa dia tidak melihat kaki ketiga-tiga penumpang tersebut dan mereka juga terapung. Maksudnya kaki 3 penumpang itu tidak menjejak bumi. Lagi pula wajah mereka kelihatan pucat. Tanpa menunggu lama, mereka berdua terus pergi ke balai polis berhampiran untuk melaporkan kejadian tersebut. Tetapi tidak ada sesiapa pun di balai polis itu yang mempercayai mereka. Malah mereka dianggap sebagai orang gila. Tetapi pada keesokan harinya, company bus tersebut membuat laporan yang mengatakan semalam bus terakhir untuk laluan 375 lesap menghilang dan tidak sampai ke destinasi yang sepatutnya bersama dengan pemandu dan konduktor wanita. Setelah menerima laporan tersebut, pihak polis kemudiannya mengejar lelaki tua dan lelaki muda yang telah membuat laporan berkenaan bas tersebut. Dan pada hari ketiga barulah pihak polis mendedahkan bahawa mereka sudah menemui bas tersebut yang jatuh di takungan air kira-kira 100 km dari destinasinya. Di dalam bas itu ditemukan 3 mayat, iaitu pemandu, konduktor wanita dan seorang lagi lelaki yang tidak dikenali.
Guys, sampai di sini sahaja cerita kita untuk kali ini. Diharap kita dapat bertemu lagi di cerita yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan notification on kamu. Ciao dulu, bye.